Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Siratal mustaqim, siratal ladzina khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil amin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Tuan Imam, syukur Allah Subhanahu wa taala, permulaan langkahan dan kesempatan, nikmat, kekuatan, perasaan yang telah melonjak, kekuatan roh dan jiwa tuan-tuan, dengan izin Allah Azza wa Jal yang telah melonjak dan menolak kaki untuk terus memilih taman syurga. Idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Ketika Allah mencampakkan rasa nak datang, rasa nak main, unplanned, itu tandanya Allah sedang nak memberi sesuatu. Maka Allah menggerakkan rasa untuk kita hadir dan datang tanpa kita merancang. Ketika Allah melancarkan lisan untuk meminta sesuatu, maka itu tandanya Allah nak memberi sesuatu melalui lisan dan zikrullah dan doa serta tangan yang dipanjatkan. Ketika Allah menguatkan dahi untuk sujud, maka itu tandanya Allah sedang mengangkat sesuatu di saat kita meletakkan dahi di atas tempat yang paling rendah, iaitulah sujud di bumi. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit mukadimah itu memberikan kekuatan dan pencerahan di saat kita keletihan dan kelemahan, di saat kita kesesatan dan kejahilan. Mudah-mudahan perkongsian malam ni akan meluruskan sesuatu yang bengkok, mencernihkan sesuatu yang keruh, membenarkan sesuatu yang batil, menyatukan sesuatu yang bercerai, menguatkan sesuatu yang goyah. InsyaAllah tuan-tuan, kita berada pada pertengahan fasa ketiga, minggu ketiga Zulhijjah, dan sedetik lagi insyaAllah kita akan bertemu dengan kalender baharu 1445 Hijrah, menandakan usia umat Muhammad bertambah dari segi bilangan dan angka. Namun sebenarnya usia kita semakin berkurang. Cuma angka itu bertambah, sehingga angka akan menghampiri 1500 tahun sebagaimana yang kita maklum hadis riwayat Imam Ahmad, umur umat Nabi Muhammad, umur dunia tidak akan melebihi dan mengatasi 1500 tahun, dan 2 minggu lagi kita akan masuk 1445. Okay, insyaAllah malam ni perkongsian dan permintaan. Setelah diminta dan dipaksa oleh pihak masjid, jadi saya meraihkan paksaan. Rela terpaksa aku melepaskanmu. Malam ni tajuk kita final battle. Boleh? Saya ni saja sekadar share kat tuan-tuan. Ni ini hanya untuk sembang sini habis sini. Saya kalau kuliah ni saya share lah. Sallallahu alaihi wasallam. Saya tak boleh prepare awal. Saya jenis manusia macam tu. Saya tak boleh kadang kat traffic light tu saya prepare. Saya macam tu. Lagi last minute lagi power. Lagi hujung tu rasa ilham tu lagi mencurah-curah. Jadi saya macam tu. Cuma sebelum datang, sebelum mai memang saya plan lah, rangka apa benda yang saya nak kongsi. Tapi dari susunan aturan tu, kalau kakak nak sampai masjid dia baru saya akan susun secara final.
Saya jenis macam tu. Sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Allah takdirkan macam itulah susunannya. Okey. InsyaAllah malam ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, tajuk ni tajuk yang biasa sebenarnya. Cuma saya cuba menyampaikan secara luar biasa. Macam mana tu? Final battle. Maksudnya apa dia? Pertembungan akhir, perlawanan akhir. Malaysia, Indonesia, AFF Suzuki. Perlawanan dan pertembungan akhir yang tidak ada lagi pertembungan selepas itu. Maksudnya, dalam arti kata lain, bumi ini akan melalui satu fasa yang sangat mendebar dan sangat menggemparkan. Iaitulah, bumi ini akan bergoyang, bergoncang sebelum kiamat. Ini cerita dia ni sebelum kiamat. Maksudnya akan ada satu sosok tubuh manusia yang Allah lahir dan hadirkan, dan mereka ni akan menyebabkan akan bumi dan dunia ni akan berada dalam situasi yang sangat goyang dan goncang, dan kita tidak pernah tengok dan kita tak pernah ada rasai suasana ketika itu. Jadi jom, tak payah mukadimah panjang-panjang Okey, tak kita habis. Bila tak habis dia pasal ramai lain. Lepas tu paksa lagi sambung. Ustaz pun layan. Tak apa. Okey, insya-Allah. Tuan-tuan, kita ada 3 figura. Perlawanan dan pertembungan akhir zaman akan melibatkan 3 figura. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, iaitu Imam Al-Mahdi. Imam Mahdi yang kita sebut, yang kedua kita sebut sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah Nabi Allah Isa alaihi salam, dan yang ketiga kita garis merahkan, iaitu Al-Masih. Al-Masih Isa dan Al-Masih Al-Masih Dajjal. Okey. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, banyak sangat maka pun tak nak guna mana. Tak syak ni tak ada langsung. Okey. Kaya maka. Okey, tuan-tuan, insya-Allah kita mulakan dulu dengan sallallahu alaihi Muhammad. Saya terus kepada poin yang seterusnya, sambungan. Okey, bila akan munculnya sallallahu alaihi Muhammad, kita tengok dulu yang pertama, munculnya bila Imam Mahdi akan muncul, hujung dalam Imam Ibnu Hafiz Ibnu Katsir hafizahullah sallallahu alaihi Muhammad. Imam Ibnu Hafiz dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahawa Imam Mahdi ni akan muncul bila keluar dan berlakunya 2 peristiwa akhir. Dia banyak, tapi saya ambil 2 saja, iaitu ibadah haji tersekat dan terhenti. Yang ni berlaku tuan-tuan, berlaku 2020. Okey, di mana COVID, haji tak ada. 2021 bersambung, itu pun hanya dalaman yang duduk kat sana yang kita tak lepi. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, yang kedua kematian Raja Saudi sallallahu alaihi Muhammad. Dan berlakunya pertembungan dan perlawanan, kita kata apa? Peristiwa pembunuhan. Pembunuhan ni mana? Di sisi Kaabah. Pembunuhan antara 3 sepupu, adik-beradik, anak-beranak, anak raja. Yang sebab malam ni rakaman dia saya tak sebut sebab dia agak sulit, bukan sulit, dia agak okey. So tak apa, ini tuan-tuan boleh Google sendiri kalau mungkin ada, dan saya pun pernah sebut dah hari tu. Okey, so 3 figura yang merupakan anak kepada Raja Saudi, dan depa ni adalah 3 sepupu. Dan akan berlaku pembunuhan, 3 tu ada yang kena bunuh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, dalam sejarah anak Raja Saudi, bermula tertubuhnya kerajaan Saudi 1700 berpakat dengan Muhammad Ibn Wahab yang menjadi penyokong dan pendukung kuat. Muhammad Ibn Saud, pendiri kerajaan Saudi. Muhammad Ibn Wahab, pendiri ajaran Wahabi. Saudi dan Wahabi bersatu pada sekitar 1700. Di saat Saudi hilang pengaruh daripada orang Arab Mekah,
Mereka tak percaya hampa ni boleh pimpin kami, bumi Arab. Hilang pengaruh politik, pengaruh agama hilang. So nak buat macam mana ni? Maka Muhammad Ibn Saud terpaksa mencari pengaruh agama untuk nak bagi orang rakyat umat Mekah percaya balik kepada mereka. So nak buat macam mana? Terjumpa dengan Muhammad Ibn Saud, Muhammad Ibn Wahab, pendiri ajaran Saudi. Ni asal dia. Maka dibina dan dicipta di belakang Muhammad Ibn Abdul Wahab, dia ada satu makhluk manusia namanya Mr. Hemper, orang British. Orang Inggeris British, dia hantar spy dan dia inilah yang support segala dana Muhammad Ibn Wahab, Abdul Wahab. Dan dialah yang mencorak ajaran Wahabi. Hampa kena ekstrim, hampa kena kata hak ni tak boleh, hampa kena yang ni, hampa kena kata kena ini bid'ah, hampa kena kata benda yang agak benda Nabi tak buat ni hampa hang kena kata tak boleh, dan hang kena tegas dengan pendirian hang. Di belakang tu adalah Inggeris dan British. Maka munculnya ajaran Wahabi yang apa kita kata meletakkan fikiran dan tindakan yang ekstrim. Sallallahu alaihi wasallam. Dia kuat sebab di belakangnya adalah Inggeris dan British yang menyokong Muhammad Abdul Wahab. Yang Muhammad Ibn Saud ni dia perlu kepada pengaruh dan sokongan Muhammad Abdul Wahab sebab dia tokoh agama. Kan dia dah hilang pengaruh orang rakyat Arab ni. Maka dia mesti bekerjasama dengan orang agamawan supaya imej yang tercalar dipulihkan kembali. Maka bila tengok Muhammad Ibn Saud bekerjasama dengan Muhammad Abdul Wahab, maka orang Arab kena scam. Kononnya Muhammad Ibn Saud ni kembali insaf. Maka orang ketika itulah ajaran Wahabi masuk menguasai Najd. Najd tu Saudi hari inilah. Maka di situlah tuan-tuan bermulalah mazhab Wahabi di Saudi sampailah hari ini. Maksudnya dia hanya propaganda untuk kita kata apa? Memulihkan imej dia saja. Padahal dia tak buat pun ajaran Islam tu bukan Islam yang hakiki. Bukan yang Nabi terima. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab la dinani. Nabi sebut dalam hadis sahih, la yajma'u dinani. Takkan bertembung dan takkan boleh wujud dua agama dia dalam bumi Saudi. Dan sebab tu punca kenapa Imam Mahdi muncul, sebab ada dua agama sekarang. Ni hadis Nabi sebut, tidak akan ada dua agama yang diredai oleh Allah dan Rasul, sehinggalah Imam Mahdi memerangi semua Syiah Wahabi, dikembalikan menjadi Ahlussunnah wal Jamaah, agama Islam yang satu. So hari ni yang ada tu ada benda yang maksudnya Allah tak redha. Berdasarkan hadis tu tidak boleh berhimpun dua agama. Okey, tuan-tuan, bila berlaku pembunuhan yang saya nak sebut ni, lepas tengah orang ni. Malam ni sampai 10.30 boleh tak? Baik, lo esok cuti kan? Saya kena main lagi kan? Okey, tuan-tuan, dalam rekod sejarah Raja Arab Saudi, pernah berlaku dua kematian dibunuh. Satu, helikopter yang dikonspirasi, Raja Faisal dibunuh. Raja Faisal ni antara anak daripada kerajaan Saudi, raja keturunan yang pertama. Saudi ni ada 12 keturunan. Raja Salman ni keturunan yang ke-12. Dulu bermula 1700 zaman rapat dengan Wahabi ni, dia adik-beradik Raja Salman ni, Muhammad Ibn Saud, sallallahu alaihi wasallam, dia bagi dekat abang dia, adik dekat anak dia, anak bagi kat abang, abang bagi kat adik. Dia keturunan abang adik. Sehinggalah main dekat Raja Salman, tuan-tuan, sepatutnya dia bagi dekat abang adik dia lah. Raja Salman dia buat, tadi kita tak mahu sebut juga. Tak apa, pandai-pandai lah editor. Tadi kat mana? Sampai kat Raja Salman, tuan-tuan, maka dia tak buat kepada adik-adik dia. Dia restructure balik sistem pemerintahan kerajaan Arab Saudi dan dia bagi ke anak-anak dia sahaja. Sebab tu MBS menguasai Arab Saudi hari ni. Maksudnya tangan dia yang mengubah benda tu. Tu yang dikatakan bahaya. Mekah ditakbir oleh keturunan yang bukan keturunan Nabi yang ada hari ni. Sebab tu Imam Mahdi kena muncul untuk membersihkan. So saya ulang balik, dalam kerajaan Arab Saudi pernah berlaku pembunuhan, dibunuh. Anak raja, sepupu sama sepupu dibunuh. Maka tak mustahil benda ni akan berlaku kembali di penjuru Kaabah. Dalam rekod 2015,
Sorry, 2011, 2013, 2015, 2017. Yang terakhir itu tragedi Krin. 2015, 17. Krin tumbang tu. Dalam hadis Nabi sebut tuan-tuan, ulama eskatologi mengatakan bahawa takkan muncul Imam Mahdi sehingga akan berlaku peristiwa berdarah di penjuru Kaabah, dan benda tu 3 kali dah berlaku. Yang hari tu yang orang Pakistan ke yang terjun di tingkat atas. Dulu Mekah Haram dia ada pagar tingkat atas sekali kan. Tingkat atas sekali tu dia hanya pagar cermin, kita boleh pergi duduk rapat. Ambil view gambar Kaabah, boleh pergi. Letak kamera, suar tangan, ambil view. So cantiklah. Sebab kita boleh pergi rapat dan transparent. Zaman sebelum PKP. Sehingga berlaku peristiwa yang orang terjun tu sampai dia, darah dia berlumuran sampai kena penjuru Kaabah. Membenarkan hadis Nabi. Imam Mahdi takkan muncul selagi tak berlakunya peristiwa berdarah di penjuru Kaabah, dan benda itu 3 kali dah berlaku. Start dari situlah maka pimpinan Ijatan Kuasa Masjid Arab Saudi buat balik structure balik, maka di atas ditutup tu kita tak boleh nak pergi rapat. Seorang membuat onar, orang lain semua kena. Peristiwa berdarah di mana? Di penjuru Kaabah. Okey, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika muncul Imam Mahdi, usianya plus minus. Tuan-tuan, suka saya buat disclaimer, saya siap. Disclaimer ni apa? Pemberitahuan nak protect diri, sebelum kena kecap. Okey. Cerita tentang ketiga-tiga benda ni, kan biasanya ustaz akan cerita yang ni bersiri. Tapi malam ni saya nak cuba gabung setakat mana yang dan lah. Okey, tuan-tuan, riwayat menceritakan tentang 3 benda ni sangat banyak. Tak kurang daripada 40 orang sahabat. Bab Imam Mahdi saja 40 orang sahabat. Maksudnya apa yang saya share dengan tuan-tuan ni, dia tidak merangkumi semua pendapat. Kalau nak cerita semua pendapat, memang 3 hari 3 bulan 3 hari 3 malam, 3 bulan 3 malam, 3 bulan. Tak habis. So akan ada orang akan komen, ustaz kata Imam Mahdi keluar 40 tahun, kami jumpa 35 tahun. Itu saya kata. Saya hanya menggunakan sebahagian pendapat sebab kita tak sempat. Setakat yang saya sebut, sebahagian pendapat mengatakan yang ni. Boleh faham ah? Saya sebut saja benda tu. Supaya tuan-tuan jangan terima, mesti umur 40 tahun. Tengok-tengok bukan 40 tahun, 45. Kan saya kata tadi, pandangan berbeza. Sebab 40 sahabat. Kalau seorang tulis 5 hadis, 40 darab 5 dah 100. 200 hadis. So pandangan tu berbeza. Cuma saya kesimpulkan dalam lingkungan, ni kita kata purata bila dicampur semua hadis, mengatakan takkan lebih umur 50 tahun. So saya kata 40 plus minus usia Imam Mahdi. Okay, settle. Dia akan muncul hanya sekitar 7 hingga 9 tahun menguasai mentadbir bumi. Okey, apa misi dia? Tulis siap-siap sebab takut lupa. Okey, misi pentadbiran Imam Mahdi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, adalah apa? Dia panggil misi tauhid. Okey. Misi dia adalah misi tauhid. Sebab apa misi tauhid? Sebab hadis tadi saya kata, la yajma'u, tidak akan berhimpun. Sebab Mekah hari ni dah kotor, dah tercalar, dah tercemar. Hak ada tu bukan, saya tak mau, kita taklah kata ajaran Islam, orang Islam yang duduk di Mekah kan. Tapi kenapa Imam Mahdi mesti memerangi geng Arab Saudi? Dan tuan-tuan pun tahu, musuh pertama yang akan diperangi Imam Mahdi bukan US, bukan Amerika, bukan Vladimir Putin, bukan Benjamin Netanyahu, bukan John Biden, bukan. Padahal itu musuh, kita kata musuh yang nyata. Tapi peperangan yang akan diperangi Imam Mahdi yang pertama adalah Saudi. Pasal apa? Sebab itulah saya kata, agama yang dibawa oleh mazhab yang ada hari ini, maka tidak diangkat redanya. Maksudnya bukan Islam yang sebenar. Tak boleh terima lain. Syiah ke, Wahabiyah ke, Qadariyah ke, Batiniyah ke, Zaidiyah ke, tak mau. Yang ada mesti Ahlussunnah wal Jamaah yang qata', yang qata'i. Kalau betul dah agama yang apa bawa, Imam Mahdi takkan memerangi bangsa Arab. Betul? Itu jelas. Okey, muslimin dan muslimat Allah. Okey, itu misi tauhid. Sallallahu alaihi Muhammad tuan-tuan. Okey, siapakah yang ada di belakang, dan Imam Mahdi muncul kat mana tuan-tuan? Muncul di mana? Muncul di Mekah. Lahir di Madinah.
di Madinah, muncul di mana? Lahir di Madinah, muncul di Mekah. Okey. Dan dia berketurunan daripada Ahlul Bait. Keturunan Ahlul Bait. Bila keturunan Ahlul Bait daripada sallallahu alaihi wasallam Al-Hasani. Ketika berlakunya transisi perubahan dan pertukaran daripada kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin kepada Umayyah, berlaku konflik waktu tu. Saidina Hasan dan Saidina Husain ni antara orang terakhir yang cuba menyelamatkan. Tapi tuan-tuan, waktu tu dah berlaku dah, Syiah dan Khawarij dah bertempur dan berlawan. Dan waktu ni kita boleh tengok ketika itu tuan-tuan, berlaku sangat, kita kata apa? Pembunuhan yang sangat kejam. Tuan-tuan, Syiah bunuh umat Islam di Syria. Kalau kita tengok, kalau kita kata Zionis kejam kan? Zionis dia bunuh umat Islam sehari berapa orang? Dia tak sampai 10,000, 20,000 sehari. Tapi Syiah dia boleh bunuh sampai 20,000, 30,000 sehari. Mau bahaya tak bahaya? Sebab tu Imam Mahdi kena memerangi Syiah ni. Sedangkan di belakang Syiah adalah Yahudi. Yahudi pun dia bunuh orang, dia tak sampai sehari 20-30,000. Syiah dia buat lagi kejam. Tuan-tuan, apa yang ada dalam fikiran orang Syiah ni, yang diracuni oleh Yahudi yang mencipta Syiah, sehingga kan Yahudi macam ni. Patutnya yang nak bunuh tu Yahudi kena bunuh orang Islam, itu musuh dia. Tapi dia tak buat. Dia upah Syiah, dia upah Wahabi. Maksudnya apa? Cerdiknya Yahudi ni, dia bina proksi dia. Kami duduk saja, orang Islam mati. Kami duduk saja, orang Islam jatuh. Maksudnya apa tuan-tuan? Hak bodoh siapa? Orang Islam, kita lah. Kita hak duduk menyokong musuh-musuh ni. Mereka tak buat kerja, kita hak rugi. Cerdik yang tak cerdik Yahudi ni. Sama macam Perancis Light. Ketika Penang dibuka, masih di bawah jajahan wilayah negeri Kedah. Saya sebut sikit. Kedah, jajahan dia kat mana? Daripada Pulau Bukit. Pulau Bukit kat mana? Phuket. Phuket tu berasal daripada Pulau Bukit. Itulah starting wilayah kerajaan Kedah, termasuk negeri kita. Sampailah ke Tanjung Penaga di pulau. Semua Islam punya ni. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Patani, Selatan Tai, tuan-tuan masuk negeri Kedah, asal dia punya kuat besarnya jajahan Kedah ni. Sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Tanjung Penaga ni. Sehinggalah Francis Light masuk 1786, 50 tahun. Selepas itu Province Wellesley dan juga Tanjung Penaga ada bukit, kawasan bukit. Macam mana dia nak tengok, dia nak hancurkan, dia nak buat pembangunan. Apa yang dia buat? Meriam. Fort Cornwallis. Meriam tu dibawa dan dia tembak, dia buh duit shilling. Tuan-tuan, cerita ni ada dalam arsip negara. Ni bukan rekaan. Ada dalam perpustakaan sejarah negeri Pulau Pinang di USM. Ni antara rujukan saya lah. Profesor Dr. Ayub yang mengkaji sejarah Kedah dan Pulau Pinang ni. Ni fakta. Ni tidak ada sentimen politik. Nak bagi tahu bahawa Francis Light dia bubuh duit shilling dalam meriam dan dia tembak peluru tu, duit shilling bom kena bukit. Bila kena bukit, bukit tu hancur. Duit shilling bertabur. Umat Melayu Islam ketika itu, depa yang pi kutip duit tu. Nampak tak? British umpan dengan duit. Bila kita kutip duit, apa berlaku? Tanah dan pokok mestilah kita akan keh. Sehingga akan bumi pulau dan bumi Province Wellesley seberang perai clear. Nampak tak tuan? Dia tak buat kerja pun, dia relax je. Hak buat kerja, hak teruk siapa? Kita. Dia umpan dengan duit. Memang betul lah Melayu ni. Kita lah. Melayu mudah bagi duit sikit, habis akidah. Umpan dengan duit sikit, tinggal mak ayah. Umpan duit sikit, tinggal agama. Umpan duit sikit, tak nampak muka kat masjid. Sebab itulah allowance AJK masjid. Jangan tambah. Boleh? Saya tambah, dia pun tak main masjid dah. Okay, dah bukan. AJK kena tambah lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Okay. Ahlul Bait, Al-Hasani ni keturunan Nabi. Anak Sayyidatina Fatimah. Ketika Al-Hasani ni tuan-tuan, yang ni pun panjang ni, saya tak tahu nak ringkas macam mana. Al-Hasani ni ketika dia ambil pegang kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin tuan-tuan,
maka dia dibunuh. Anak Saidina Fatimah Hasani dibunuh, Husain dipenggal kepala pada hari Ashura tu. 10 Ashura tu itulah berlakunya peristiwa Karbala, Syiah hari raya dia. Sebab apa? Meraihkan pembunuhan anak Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Cucu Nabi Hasan dan Husain. Sehingga bila Hasani terbunuh, bermula saat inilah Syiah mengaku dan bersedia bahawa mengatakan Hasani ni keturunan dia akan muncul dan Imam Mahdi muncul daripada keturunan Hasani, tetapi Hasani yang Syiah punya Imam 12. Kita percaya, akidah kita kata Imam Mahdi muncul keturunan Nabi, anak Nabi, cucu Nabi Al-Hasani ni. Tapi Syiah percaya keturunan dia juga, tapi Imam Hasan, Husain, 12 imam dia tu. Jadi dua-dua duk tunggulah. Cuma kepercayaan Syiah cara dia, kepercayaan kita cara kita, yang termaktub dalam hadis-hadis yang sahih. Okey tuan-tuan, siapa yang berada sallallahu alaihi Muhammad yang berada di belakang Imam Mahdi, dia ada 3 batalion. Yang ni tuan-tuan kena dengar elok sebab kita termasuk di sini. Batalion pertama disebut sebagai ringkasan Ashabu Rayatus Sud. Ashabu Rayatus Sud, ARS. Yang geng kita baju hijau tu ARC kan? Tak jauh tu. C dulu baru S. Kira kemah tu. Geng-geng motor besar kan? Ada konvoi-konvoi tu. Geng-geng pemuda kita ARC. Tak jauh. Lepas tu yang ARC kena main malam ni. Malam dia buka. Siap ada jersey. Dah lah tak bagi jersey dulu tu. Okey, ARS. Datang daripada Khurasan. Khurasan ni kat mana? Belah-belah Afghanistan Timur. Yang kedua, batalion yang kedua Ahlus Syams. Ahlus Syam ni siapa? Termasuklah Brigade General Al-Qassam Taliban daripada Syria dan Palestin. Yang ni yang geng-geng US wanted sangat. Sampai lah tak jumpa. Tuan-tuan tengok kan dalam berita kadang-kadang akan muncul satu sekumpulan batalion regimen, dia pakai baju askar, semua tutup nampak matanya hitam, bendera hitam. La ilaha illallah, nampak tanah di belakang. Dia buat kenyataan, statement keluar asal habis. Geng-geng ni yang US duk cari ni. Tapi sampai lah tak jumpa. Dan saya yakin dan pasti depa ni lah yang akan menyokong Al-Mahdi, Ahlus Syam, Brigade General Al-Qassam yang kita sebut dah hari tu. Nak masuk depa ni, nak jadi rekrut constable depa ni, syarat pertama bukan timang berat. Kalau timang berat saya confirm fail. Kena reject. Tentera US tengok Ustaz Maneh gelak ah. Okey, berat tak cukup. Nak masuk dia tuan-tuan minimum 40 hari tahajud. Tanpa tinggal 1 hari. Syarat kelayakan nak jadi Al-Mahdi punya tentera ni. Kalau kita subuh pukul 8.30 tu sedok ni ya. Ustaz saya ni Al-Mahdi keluar ah. Saya nombor 1 Ustaz. Sampai subuh berapa ni? 8.30. Tak sedok mana. Hang balik leno. So, bukan tak serta sembahyang subuh, serta tahajud 40 hari tak boleh tinggal, tak boleh miss walau sehari. Yang ketiga tuan-tuan, kita berada di sini, Taifah Mansurah. Okey, kita garis bawahkan sebab kita akan masuk di sini. Taifah Mansurah ni adalah negara-negara timur. Tuan-tuan, kenapa Yahudi dan US sangat takut dengan bangsa timur? Yang pertama, pandangan pertama, Nabi Allah Ibrahim pernah mewasiatkan, ini riwayat Israiliyat, mengatakan isteri ketiga yang bernama Qaturah yang berketurunan melahirkan bangsa Jawi, bangsa Melayu ni, Nabi Ibrahim telah mewasiatkan hang bawa Islam ke bumi timur. Akhirnya wafat dicampur, tak ada sampai ke Sungai Tiram. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim telah mewasiatkan Islam kena bawa ke bumi timur ni. Nak pergi ke tanah Melayu ni, tak ada sampai wafat. Isteri ketiga. Itu yang pertama. Maksudnya mereka nak lawan, mereka tak mau sebab Nabi Ibrahim dah mewasiatkan Islam mesti sampai di Bani Timur. Satu. Yang kedua, hadis Nabi mengatakan Islam akan kembali bangkit daripada daerah kawasan timur. Dan timur itulah kawasan kita. Saya pernah sebut dah hari itu, penjuru Kaabah daripada Hajarul Aswad kalau kita tarik sampai Sungai Tiram.
Sebab Sungai Tiram, kawasan kita Nusantara adalah berada daripada ditunjukkan arah timur. Maksudnya, sebab itulah Yahudi, Amerika, mereka akan apa jua propaganda yang akan membangunkan Islam di bumi timur. Mesti sekat, mesti lawan. Menggunakan proksi kuasa politik di negara masing-masing. Ini dari kita dengan politik lah. Apa-apa Islam yang nak ni, lawan dengan plural, liberal, sekularisme. Apa lagi? Ism yang ada ni, animisme, hedonisme, lawan. Yang penting, Islam jangan naik kat timur. Sebab, geng-geng ni yang akan bangkit. Tuan-tuan, yang ni yang saya pernah sebutkan, Taifah Mansurah ni adalah pemuda-pemuda daripada timur yang akan bangun mempertahankan menjadi batalion ketiga Al-Mahdi. Dan Taifah Mansurah maksudnya Taifah negara, Mansurah yang mendapat pertolongan. Nak jadi geng ni, Taifah Mansurah ni, negara ni mesti ditekan oleh pemerintah yang zalim. Itu syarat dia. Malaysia termasuk. Kalau ada pemerintah yang zalim, tekan kita dengan harga barang. Masuk sikit kan? Boleh? Harga barang. Kalau hari ni saya menang, tiba-tiba, sorry ya. Sorry. Tak masuk. Kawan tadi, harga nasi kena akan diturunkan. Sama juga, okey. Sembang sini habis sini takut juga orangnya. Sembang kemas, takut orangnya. Kawan tadi, hilang idea. Pemuda yang akan lahir ni, dia asal daripada negara yang pemerintah zalim, dia tekan rakyat. Negara ni akan muncul pemuda yang hebat. Sebab tu saya boleh tengok geng-geng amal kan. Jabatan Amal Malaysia ni. Abang-abang pemuda kita ni. Saya tak tahulah, saya dapat terdetik di hati saya, mungkin. Inilah geng-geng antara lah kot. Pemuda-pemuda Sungai Tiram yang pi baru ni, yang jamu durian kat saya tu. Terima kasih. Dah lah jamu saja, tak pergi tapau lah tu. Siap komen. Okey? Kawan tadi, So sebab tu masjid ni, bila orang buat, saya sangat sarankan dan saya sangat suka program pemuda ni, sebab kemungkinan anak muda jawatan kuasa masjid Sungai Tiram ni, mereka ni akan masuk ni bawah Taifah Mansurah ni. Kemas balik. Lepas ni boleh siap-siap dah. Buat jersey. Kamilah batalion ketiga Al-Mahdi. Tu dia. Esok lancar tu. T-shirt tu. Jumpa kat US, kena tembak tu. Berani orang mengaku batalion ketiga. Ni Ustaz Maneh punya masa ni. Okay. So, ni daripada timur. Okay, ini panji-panji dia. Assalamualaikum semua aman. Okay, tuan-tuan. Apa lagi yang boleh disebut? Okay, ketika nak muncul Mahdi ni, okay, yang ni tim pertama. Tim yang kedua, yang ni yang saya pi sendiri. Nak cerita bab ni jadi dia dandan meremang. Bila saya bawa jemaah, ini pun saya tak cerita kat jemaah umrah saya sebab semua pakai nak ikut. Sebab saya ada dia nak pi benda tu kawasan sulit. Tuan-tuan, kawasan di Mekah dekat Bukit Hajiat. Okey, Haram, Masjidil Haram, keluar belah kanan sa'i tu, tuan-tuan jalan ada terowong, tempat gelagar Zam-Zam semua tu. Kawasan bukit tu sampai belakang dia ada perkampungan suku Sakat keturunan Rasulullah yang depa ni takut, tak boleh keluar dan tak boleh menzahirkan diri. Saya pergi cari, saya stay saya lah kan, kalau hari yang jemaah depa ada aktiviti, saya nak meneruskan kajian akhir zaman ni. Saya jumpa driver taksi, saya tanya, hal enta asli Arabi? Makkah? Enta Bani Sa'ad atau Bani Hashim? Bila dia sebut Bani Hashim, dia akan tengok kiri kanan dulu. Sebab benda tu sulit untuk mengaku di depan khalayak ramai. Okey, sebab apa saya sebut tuan-tuan? Dalam hadis mengatakan, akan muncul pemimpin keturunan Rasulullah yang masih wujud. Ketika dihalau oleh Inggeris, ketika dihalau oleh Yahudi ketika 1924, Turki jatuh, bumi Hijaz diambil oleh Saudi, belakangnya Yahudi, Inggeris. Dalam perjanjian Balfour 1918.
Sehinggalah 1924, 1932 muncul kerajaan haram Saudi ketika itu. Maka adik-beradik keturunan Rasulullah tuan-tuan, Syarif Hussein, keturunan terakhir, raja pemimpin Mekah, keturunan Nabi yang terakhir, semua dibuang daerah ke Jordan. Daripada Jordan itulah lahirlah Bani ataupun kita kata Habib Jordan. Dia berpindah ke Yaman, dari Yaman ke Indonesia. Sebab itulah geng-geng Habib ni asalnya daripada Yaman, Jordan. Sebab picisan dan serpihan keturunan Rasulullah yang dibuang dan dihalau ketika jatuhnya Hijaz di tanah Saudi. Habib-habib ni sallallahu alaihi wasallam, keturunan Jurai Rasulullah. Dan mungkin saya pernah sebut kat tuan-tuan juga, saya pernah sampai Allah izin, saya tak tahu macam mana nak cerita kat tuan-tuan ni, tapi tak tahulah, nak kata Allah pilih pun saya dosa banyak. Saya pernah sampai rumah keturunan Rasulullah yang ke-38 2019, nak pergi rumah dia 3 lapis security guard. Saya tak tahu macam mana saya boleh pergi. Saya balik tu tak ada jawapan. Driver dia ambil, driver Syekh Habib tu, saya kenal dia 2 hari je. Saya tak pernah jumpa. Ambil nombor, duk mesej WhatsApp je. Dia sangat mengalu-alukan. Sallallahu alaihi wasallam. Driver dia ambil dekat hotel, jemaah saya tak tahu. Lepas balik tu baru saya beritahu. Ustaz ni. Lelah, sebab saya memang diminta benda tu sulit, tak boleh dicerita ke orang. Sebab Saudi sangat wanted mana-mana keturunan Habib, keturunan Rasulullah Ahlul Bait ni mesti akan, kalau tahu ni memang kena tangkap. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Saudi tak mau munculnya Al-Mahdi dari keturunan Ahlul Bait. Sebab tu kita dimomok-momokkan benci Habib. Ini fikiran yang salah ni. Bila sebut Habib je diberikan momok, mesti ajaran sesat apa semua ni. Mungkinlah ada, tak semua Habib yang betul, tak semua Habib yang baik. Macam kita lah kan. Tak ada Islam yang soleh, ada Islam yang tak soleh. Manusia. Di Mekah yang tak ada maksiat kan? Di Mekah pun ada LGBT. Saya malam-malam saya pergi tengok belakang-belakang tu. Tak mau cerita sebab itu keaiban Mekah, bumi haram. Kita tak sangka. Nak beritahu bahawa ingat Mekah tak ada maksiat. So Habib ni memanglah ada yang tak, kita kata tak, bukan kata tak betul. Mungkin ada yang tak berapa soleh, tak berapa warak, tak berapa alim. Tapi jangan pukul rata semua. Sebut Habib je, pam, kita bubuh. Sedangkan itu adalah apa yang saya faham, pahaman yang ditanam oleh Wahabi, yang di belakangnya Yahudi dan British, supaya hampa anti Habib. Sebab daripada Habib ni lahir Ahlul Bait. Daripada Ahlul Bait akhir zaman Al-Mahdi akan muncul. Benda ni dia pun tak mau berlaku ni. Sebab tu geng-geng Habib kena kecam. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, Ahlul Bait ni ada 2. Satu Sayyid, satu Syarif. Kalau Sayyid keturunan Hasan. Kalau Syarif keturunan Sayyidina Husin. Jadi siapa yang ada Sayyid itu, kemungkinan dia keturunan sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasani, Al-Nadwi, Al-Idris. Apa lagi? Al-Habsyi. Ini keturunan semua Ahlul Bait. Kalau orang mengaku Al-Alawi, kan? Yang mai kita itu Syekh Muhammad Ali apa tu? Saya sempat jumpa dia. Apa tu? Al-Idris kan? Sallallahu alaihi wasallam. Muda, handsome orang dia. Kalau dia mengaku, siapa-siapa yang mengaku, kita cek susur galuh tadi, Al-Habsyi, Al-Idris, Al-Hasani semua tu. Kalau ada lekat, insya-Allah betul dia keturunan Rasulullah. Tapi kalau mai dia cek semua Al-Hasani, Al-Habsyi pun tak ada, hang ni mungkin alkohol, mabuk ketum. Boleh tahu tu. Okey? Kena cek betul-betul. So jangan terlalu mudah untuk mengecam Habib. Keturunan Rasulullah tuan-tuan. Kalau betul dia tipu, itu dia jawab dengan Allah. Tapi kalau betul dia betul, jawab dengan Allah dan Rasulullah. Bahaya tuan-tuan. Okay, ini fahaman yang salah ni. So Bani Habib, Bani Hashim, saya pergi tuan-tuan perkampungan yang di belakang. Dan di sinilah saya duk cari ni keturunan. Memang tak jumpa lah. Kalau jumpa tu Al-Mahdi muncul lah. Saya pergi tanya dari kampung ke kampung sebab ada satu rakyat orang Terengganu. Jemaah ni, selama ni saya dah bawa jemaah makcik ni lah. Dia 40 tahun dah duduk di Mekah. Jadi informa saya banyak, dia lah cerita, Ustaz pergi kat kampung ni kampung Rasulullah, ni Bani Hashim, masih ada. Mereka duduk tuan-tuan, hanya kita rasa macam terhina. Keturunan Rasulullah duduk rumah di balik-balik bukit yang dia kata macam level kita ni rumah setinggan lah. Keturunan Nabi duduk rumah setinggan di Mekah. Kita rasa tak patut.
Tapi tuan-tuan, inilah yang saya tunggu. Akan keluar Al-Mansur ni, pimpinan dia. Dan seorang lagi akan muncul daripada Khurasan, iaitu Syuaib bin Saleh. Mereka inilah yang akan bersatu bertemu di penjuru Kaabah, menyerahkan panji kepada Al-Mahdi. Jadi bergabung ARS, ASTM, Al-Mansur dan Syuaib bin Saleh. Bergabung semua ni. Maka inilah batalion Al-Mahdi, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Kita stop Ustaz kat Al-Mahdi kat situ. Tak apalah. Habis dulu lah. Ustaz lagi dia bertukar mood, lagi dia lain kan. Okey. Apa yang dibuat oleh Imam Mahdi yang pertama, tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey. Misi yang dilakukan oleh Imam Mahdi yang pertama tak lain tak bukan menjernihkan kekeruhan bangsa Arab. Okey, apa yang dibuat? Misi pertama adalah menjernihkan, kita kata, kekeruhan bangsa Arab. Okey, bangsa Arab mesti dipulih dan dibersihkan. Yang pertama diperangi. Tak kena ni, tak kena. Okey, bangsa Arab diperangi. Sehingga kan tuan-tuan, ini akan berlaku pertembungan dengan Arab Saudi dan juga Syiah. Peperangan pertama. Peperangan kedua, apa Imam Mahdi akan buat? Yang ni menang ke tak menang? Fayazharuna alaihim. Menang. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Imam Mahdi dan geng-geng batalion ni, geng anak muda Sungai Tiram, tidak ada satu pun kekuasaan dan kerajaan yang boleh mengalahkan Imam Mahdi. Hamailah pesawat tanpa pemandu. Pesawat tanpa pemandu kan? Apalagi pesawat canggih, radar pengintik tu, pesawat pengintik ke, drone ke, satelit mana pun secanggih. Kalau kita kata hari ni, kita tengok pemegang kecanggihan, kita kata misil ni apa peluru berpandu kan, misil pemandu ni, misil peluru berpandu. Rusia ketika berlakunya Rusia bom Ukraine, tuan-tuan tahu antaranya dan dapatan yang saya jumpa. Sebenarnya yang pertama, Rusia nak test sejauh mana keberkesanan senjata dia. Depa ni buat senjata main test macam tu kan. Kita kalau beli barang elektrik boleh test kan, cucuk Ustaz kan, buh bateri, menyala, kita belilah. Depa main test bukan barang elektrik, bom pun. Dan tempat test tu bukan bilik, dia test negara tu. Kalau hancur lah. Kalau hancur maksudnya apa? Senjata dia tip top lah. Hak mati berpuluh ribu. Maksudnya, senjata kita hebat lah. Dia tak tengok hak mangsa hak kena tu. Maksudnya hak kena tu hanya mangsa eksperimen. Yang kedua adalah dia nak test Ukraine ni, hang sokong aku ke sokong US? Ketika siapa yang akan bangkit membela hang? Maksud dia tahu, hang ni rupanya berwajah US. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, berita inilah yang berlaku ketika serangan Portugis ke empayar Tanah Melayu, termasuk kita ni. Siapa yang bangkit membela dulu? Ketika umat Melayu diserang Portugis, Belanda, siapa bangsa yang mula-mula bangkit perang, tuan-tuan? Pertahankan Masjid Agung Melaka yang jatuh. Bukan orang Melayu. Yang bangkit pertama adalah Raja Ali Haji daripada Bugis. Dialah yang mempertahankan. Mana ni, kalau tuan-tuan tengok dalam Google pun ada. Tuan-tuan tengok catatan tulisan dia sebelum dia wafat. Wasiat Raja Ali Haji. Raja Ali Haji ni siapa? Abang sulung Sultan Selangor. Sultan Selangor yang ada hari ni, abang sulung dia, Bugis. Dialah orang pertama yang mempertahankan, cuba serang, ambil balik Melaka daripada Portugis. Belanda mai, serang lagi, akhirnya wafat. Mana orang Melayu? Orang Melayu, muka Melayu berhati Portugis, muka Melayu berhati Belanda, muka Melayu berhati British. Melayu mudah dibeli jiwa dia. Tuan-tuan, kalau kita tengok wasiat, saya pernah baca khutbah kat mana, petikan, sambil sikit lah petikan wasiat buat umat Melayu, tajuk khutbah. Lepas ni kita try. Jadi macam mana kalau Sungai Tiram? Sallallahu semua. Anak muda mesti duduk depan semua. Tuan-tuan kalau dengar, tuan-tuan tak rasa berdosa ke tuan-tuan? Kita tak jaga bumi Melayu ni. Ketika Melaka jatuh 1957, ingat Portugis balik macam tu? Tak ada. Merdeka tu cukup syarat je pun.
63, paling awal 63, British, Portugis, Belanda, semua duk ada lagi. 63 tu baru betul-betul. Kita orang merdeka dah seronok padahal British, Portugis duk ada kot. Merdeka tu memanglah kita kata perjuangan merdeka padahal tak ada pun. Kita masih lagi guna bahasa Portugis, kereta, bandera, mantega tu semua bahasa Portugis. Kalau betul lah tuan-tuan kita nak clean, kenapa kita perlu menggunakan bahasa dan Saint John? Itu semua penangan dan kesan penjajahan. Sama juga pergi Fort Cornwallis, Padang Kota. Oh, ambil gambar, oh bangga. Tuan-tuan tahu tak, Meriam tu yang membunuh umat Melayu. Kita dah ambil selfie pasal apa? Bukan nak selfie tu tak salah. Tapi bangga tak kena tempat. Macam pergi kota Formosa. Kita sampai Formosa ni cuti 3 hari 2 malam. Di bawah Formosa itu gereja. Bawah saja adalah masjid. Dibina menggunakan basta dan simen masjid. Patutnya hampir teriak. Yang lebih bangga tu pasal apa? Sebab apa? Buta sejarah. Sebab tu Yahudi in Christian, mereka tak mau tau ni kuliah macam ni memang kena tembak ni. Sebab mereka tak mau sejarah dihidupkan kembali. Kalau sejarah hidup kembali, orang umat Islam akan sedap dan dia tahu bangsa dia, dahsyatnya bangsa aku ni. Bila dahsyat itulah dia akan bangkit menyerang, menghalau. Sebab mereka tahu kita ramai tapi lemah. Tapi kalau bila sedap, bila bergabung, tuan-tuan, dahsyat. Jadi kuliah-kuliah macam ni sebabnya memang kena teruskan. Tahniah, terbaik. Jadi sia-sia lah, paksa lah. Tak sia-sia lah. Tak sia-sia lah memaksa penceramah untuk cerita bab ni. Bismillah dan Bismillah sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Kembali cerita tadi. Saya nak sebut sikit, tak perhati sebut Maryam tadi kan. Nak habis sebut, duk tahan. Tuan-tuan bila sebut Maryam Fort Cornwallis tu, sini nak cerita bangsa yang mempertahankan. Ketika Imam Mahdi menghancurkan, nak tengok bangsa mana yang akan membangkit mempertahankan Mekah. Saudi waktu tu seorang seekor habuk pun tak bangkit mempertahankan Kaabah. Dia duk kira jawatan dia. Nak menang jadi raja. Hang tak jaga Kaabah tu. Dan ketika itu mungkin tuan-tuan, bila Imam Mahdi muncul, saya nak geng anak muda dan jemaah Sungai Tiram yang bangkit membela pertama. Takbir. Aku semangat apa lena. Kita kena bangkit mempertahankan Kaabah, rumah Allah. Di Saudi dah collapse. Bismillah Allah. Okay, kembali cerita tadi. Bila umat Melayu tak ada untuk bangkit mempertahankan Pulau Pinang, kita diserang oleh Siam dan British. 1791, 1821, dua versi siri. Sultan Abdullah mailah umat Melayu yang duduk di Pulau Bukit sampai ke Tanjung Penaga. Ni semua fakta tuan-tuan. Bawa ni sebab apa? Sebab British khianat tikam belakang. Orang bagi tanah, pinjam saat ihsan, janji hampa bantu kami lawan Siam. Tiba-tiba dia pergi pakat dengan Siam kat belakang. Kedah kena penjuru. Siapa bangkit mempertahankan kita tuan-tuan? Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi geng-geng hak kena ni, semua geng-geng Kota Kuala Muda, Yan, kena bunuh awal. Akhirnya yang hak hidup tuan-tuan, mereka ni lah melarikan diri. Ke mana? Ke seberang perai hari ni. Sebab tu mereka bukan lari saja, lari dengan nama kampung. Sebab tu saya pernah sebut, semua kampung-kampung di seberang perai tengah, nama daripada Kedah. Pokok Senar Kedah, Pokok Senar Penang. Penaga Kedah, Penaga Penang. Kampung Setui Kedah, Kampung Setui Penang. Kepala Batas Kedah, Kepala Batas Penang. Sebab mereka membawa maruah mereka dengan nama sendiri. Sebab tu nama tu ada dua, Kedah Penang, Kedah Penang. So nama asas, nama banyak kampung dan nama tempat di seberang perai SPU adalah daripada jajahan Kedah lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan orang Kedah generasi pertama di SPU adalah orang Kedah. IC02. Kalau tuan-tuan pergi banyak di SPU ni, keturunan-keturunan dia adalah tok nenek moyang dia semua 02. Sebab memang orang Kedah pun. Dan memang tanah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Poin saya, ketika berlaku perang dengan British 1791, Sultan Abdullah bawa dua meriam besi yang mereka train dekat Pekan Darat. Tu latihan besi nak lawan dengan Perancis Light. Sebab apa khianat? Sampai kat Kuala Perai tuan-tuan, British tahu dulu tak ada perang, mereka main perang kat belakang. Tu kata penjajah ni tak boleh bagi muka, bagi tanah hampa lupa. Akhirnya tuan-tuan,
sallallahu alaihi Muhammad serang hendak daripada Tanjung Penaga, daripada pulau, daripada Fort Cornwallis. Daripada sini kita baru sampai kat darat dekat Kuala Perai. Depa serang tuan-tuan. Di situlah Sultan Abdullah dan tentera batalion orang Kedah tak sempat nak pertahan diri, akhirnya kalah. Bila kalah, 2 meriam Sultan Abdullah, tuan-tuan, tercampak dalam laut. Dan salah satu meriam ditemui setelah 1821. Berlaku 1791, timbul hanya beberapa tahun kemudian, maka muncullah meriam timbul. Siapa tahu? Satu tak jumpa lagi, tak timbul-timbul. Satu meriam timbul. Tuan-tuan Google. Dan saya minta orang Melayu pi baca balik sejarah meriam timbul. Yang tu kita punya. Meriam timbul itu siapa punya? Kita punya. Dan dia kat mana sekarang? Dijaga oleh Tok Kong Cina. Tuan-tuan tak sedih? Mereka buat, saya tak tahu lah mereka buat apa, tapi dibalut kain kuning. Tuan-tuan Google lah. Pergi kot depan Penang, belakang Penang Central tu. Itulah berlakunya peristiwa. Ada kuil kecil tu, tokong kuning tu, rumah kecil. Saya pergi baru ni, saya nak buat video, lepas tu saya nak masuk, tapi dah ada anjing. Saya nak masuk, saya nak pergi kau tim sembang lah, rasa macam nak pergi ambil balik. Saya rasa kalau saya pergi ambil, dapat Datuk Seri tu, you know. Sultan Kedah bagi Datuk Seri tu ya. Datuk Seri Ustaz Manis. Jalan lepas ni macam ni. dapat title Raja Muda tu. Tak, saya heran tuan-tuan. Pasal apa? Sedih lah. Meriam tu kita punya. Kita biar Cina pegang. Dia tutup dengan kain kuning. Dia tak tahu dia boleh puja ke apa kan. Ada lah. Tetapi nanti pergi lah tengok. Tapi jangan pergi ramai kan. Ustaz Manis ramai ni. Itulah meriam timbul. Sayang tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi berlakunya lebih kurang macam inilah. Bila Imam Mahdi muncul, siapa orang pertama mempertahankan? Arab Saudi dah semua. Semua dah tak boleh harap dah. Okay, bangsa Syiah settle Sallallahu alaihi Muhammad tuan-tuan. Yang kedua, apa yang diperangi? Yang diperangi oleh Imam Mahdi adalah tuan-tuan, Sallallahu alaihi Muhammad, selepas settle dan clear bangsa Arab dan Syiah, barulah Imam Mahdi memerangi Israel yang menguasai Palestin. Okey, Israel. Okey, bila lawan Israel kat sini, tersebut Zionis lah kan? Okey. Yang ni bukan Yahudi, Israel Yahudi lah. Kat sini bukan Yahudi Dajjal tu, tu lain. Ni Yahudi Zionis yang ada ni. Bila mai kat sini, yang bantu dia adalah Rusia. So cerita tak langsung tuan-tuan, berlaku peperangan 3 penjuru lah. Umat Islam, batalion geng-geng 3 tadi, geng Sungai Tiram ni, masuk sekali. Lawan dengan Israel yang dibantu oleh Rusia. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan di belakang dia juga adalah Iran. So geng Iran, Rusia cover Iran, Iran cover Israel. Sebab mereka ni pro-Yahudi. So bantulah ni. Bantu bergabung. Tadi saya kata, tidak ada satu kekuatan pun yang boleh mengalahkan kekuatan bangsa, kekuatan batalion Al-Mahdi. Akhirnya berlaku. Kita beroleh kemenangan yang kedua. 2-0. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, settle. Yang ketiga, what will be happen? Yang ketiga, barulah masuk yang diperangi oleh Imam Mahdi, Sallallahu alaihi Muhammad, adalah pembebasan. Di sinilah berlakunya pusat pentadbiran pembebasan Al-Aqsa. Sebab apa tuan-tuan? Sebab sekarang Al-Aqsa, bila Israel kalah, Zionis kalah, maka Palestin dibuka. Waktu ni rakyat Palestin akan berterima kasih. Mereka dah berapa puluh tahun tak ada tanah. Negara negara dinafikan kerakyatan. Geng Palestin patah balik, mainlah peluk, cium ni, inilah tempat kami makan, inilah tempat sekolah saya, inilah tempat. Oi tuan-tuan, tak ada gambaran. Dan ketika ini nak bagi tahu, Palestin akan menjadi pusat pentadbiran umat Islam satu dunia. Ibu negara Islam dunia berpusat di Al-Aqsa. Baitul Maqdis dibebaskan kembali buat kali yang ketiga. Kali pertama Sayyidina Umar Al-Khattab 636 Masihi, yang kedua Salahuddin Al-Ayyubi 1187, yang
pejuang pembantu Alauddin Al-Ayyubi memenangkan Aqsa adalah geng Kedah Campak Pulau Pinang. 10,000. Saya pergi di Merbuk hari tu, saya pergi cari orang lama Merbuk, saya pergi tanya, sebab saya nak pergi cari golongan 10,000 keturunan yang bantu memenangkan Salahuddin Al-Ayyubi memenangkan Al-Aqsa. Mereka kata, Ustaz pergi jumpa dekat ada seorang pencen polis, umur dia 90 tahun dah. Ustaz pergi jumpa dia. Saya tak ada jumpa lagi. Mungkin dia boleh cerita. Sebab saya nak tanya, siapakah golongan adik-beradik keturunan 10,000 pada zaman Sultan Kedah diislamkan, Raja Merong Mahawangsa tu, di Gunung Jerai tu, 10,000 direkrut. Mereka berlatih di Pekan Darat dan juga Gunung Jerai. Berlatih besi, senjata keris, membantu Palestin. Maksudnya orang Kedah dah sampai di Al-Aqsa pada tahun 1187. Menang. Sebab tu nama Kedah tua dah ada di Palestin. Sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah ni jajahan. Bila saya sebut Kedah tua aja, tuan-tuan kena perasan, tuan-tuan, sebab ini adalah jajahan Kedah, Tanjung Penaga. Simin rahmatullah. Tuan-tuan, tanah Pulau Pinang ni dibuka, starting dia kat mana? Siapa tahu? Starting tanah Pulau Pinang dibuka setelah diberikan tanah oleh Sultan Muhammad Jiwa. Batu Uban masjid. Tanah yang mula-mula sekali, tanah. 3 masjid tu betul, Batu Uban, Gelugok, Jelutung, Bayan Lepas. 3 masjid pertama tu betul. Tapi tanah, tuan-tuan, tanah yang mula-mula starting itulah Pulau Pinang. Setelah diberi ihsan dan pinjaman oleh Sultan Muhammad Jiwa, di mana? Di belakang Minden High USM ada kubur Datuk Jenatun. Itulah orang pertama 1732 50 tahun sebelum Perancis sampai. Itulah tanah pembukaan asal. Tuan-tuan kena pergi ambil gambar. Inilah bumi asal. Barulah dibina Masjid Batu Uban, Bayi Lepas dan juga Masjid Jelutung. Sallallahu alaihi wasallam. So orang 07 ni kena tahu sejarah kita. Simi dan Muslim Allah dibebaskan Al-Aqsa ketika inilah umat Islam tenteram. Okey, ini fasa aman. Tadi kelang kabut perang. Okey, sampai sini aman. Sebab apa? Syiah tak ada, Wahabi tak ada. Oi, bidah ni tak ada. Duk berlawan-lawan ni Facebook tak ada. Duk viral, duk kecam, duk hentam tak ada. Dialog, debat semua tak ada. Waktu ni. Yang ada hanya al-Islamu ya'lu. Islam satu je waktu tu. Tak ada dah. Semua Ahlussunnah wal Jamaah berpayung, bernaung di bawah naungan panji-panji. Bendera berkibar megah. Bendera Sungai Tiram berkibar di Masjid Al-Aqsa. Boleh tahu tu. Nak ambil korang ni. Tak lama 19 boleh 19. Tak lewat sangat. Dahsyat ni orang ni. Ni baru satu bab. Okey. Besok cuti kan? 19 insya-Allah. Sana Muhammad. Tak apa, hari ni kita lewat sikit. Okey. Habis di sini Imam Mahdi maintain. Okey, maintain clear, aman, tenteram, tenang. Sehinggalah tuan-tuan, okey, tak bagi. Satu lagi. Saya tak nampak Lepas Aqsa ni tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, perjuangan seterusnya adalah, saya ringkaskan, Cina diislamkan, dibebaskan. Hind, dalam hadis akhir zaman disebut Hind, Hind, India. India sepenuhnya akan diislamkan, walaupun Islam Islam lebih awal sampai di India. Tuan-tuan, India ni antara riwayat mengatakan bumi pertama Nabi Adam turun di Sri Lanka, sempadan India, dan juga di Kerala. Ada masjid zaman Nabi Adam di Kerala. Tuan-tuan cek dekat geng-geng gunting rambut. Ada lah ni abang-abang kita, abang bayar datang cari makan. Kalau ada jumpa Kerala apa? Kerala itu Adam, Nabi Adam turun. Okey, tempat dia tu. Tuan-tuan kena peluk cium sikit. Okey. Okey, belanja dia makan saya nak clear, settle lah, dia cerita lah. Ada masjid tempat laluan itulah. Ini antara riwayat yang saya jumpa lah kan. Okey, China, India settle. Last sekali tuan-tuan adalah Turki. Di sini yang tajuk saya ni. Tajuk yang ni saya akan sambung cerita dia.
di Masjid Semilang, insyaAllah ayat nanti. Okey, Turki ni apa berlaku? Ini negara terakhir yang akan diislamkan kembali. Maksudnya tuan-tuan, Turki kan dah Islam hari ni. Kenapa perlu Imam Mahdi mengislamkan kembali? Kan zaman Tayyip Erdogan dari segi istilah bahasa Turki, maka nak bagi tahu bahawa akhir zaman nanti Turki ada hari ini dia bukan totally sepenuhnya negara pemimpin Islam tetapi dasarnya sekular. Maka sekali lagi Imam Mahdi akan, dan hadis Nabi mengatakan bahawa sallallahu alaihi Muhammad, Imam Mahdi akan membuka kembali la tuftahannal Qustantaniyah fa ni'mal amir amiruha wa ni'mal jaish dzalikal jaish, buka kembali hanya dengan laungan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada tiga panggil apa? Benteng, kota, tembok, tiga tembok rebah. Dan tuan-tuan, sepanjang saya buat Jumaah pergi Turki ni, tembok ni masih ada di pintu masuk Konstantinopel di Istanbul hari ni lah. Sebelum saya duk kaji bab-bab ni, tak tahu pasal apa tembok ni maintain, duk ada lagi. Hak lain semua hancur lah. Rupanya jawapannya ke sini. Rupanya Allah nak tunggu Imam Mahdi yang akan meruntuhkan kembali Turki, akan diislamkan. Di sinilah tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, akan munculnya Al-Masih Dajjal. Teng. Masuk fasa kedua. Okey, saya nak cepat kat sini Kalau memang tak habis ni, tak apa. Cakap yang habis. Okey, kita masuk zaman Nabi Isa. Okey, Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam, ringkasnya tuan-tuan, lahir di mana? Di Jericho. Pada tanggal 1 Masihi. Hari ni berapa? Tahun ni sekarang 20 apa? 23. Itulah usia Nabi Allah Isa. Lahir 1 Masihi. Itu yang dikatakan New Year tu, yang disambut oleh orang Kristian. Dia sebenarnya dia lahir, Nabi Isa ni lahir 25 Disember. Lepas tu yang disambut 1 hari bulan New Year tu siapa yang, apa asal dia tuan-tuan? Kristian New Year, hari Natal 25 hari bulan. Natal tu apa? Natal hari kelahiran. Kelahiran Yesus, Nabi Isa lah, kepercayaan mereka. Tuan-tuan cuba jawab. 25, 26, 27, 28, 29, 30. 25, 26, 27, 28, 9, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 1 hari bulan. Hari ke-7. Hari ke-7 kelahiran Nabi Isa jatuh pada 1 hari bulan. Maka 1 hari bulan itu, mereka pinjam daripada ajaran orang Islam. Hari ke-7 sunat. Kita kata tahnik. Hari kematangan bayi pada hari ke-7. Maka hari ke-7 diraikan hari annual year ataupun hari Happy New Year oleh orang Kristian. Hari ke-7 kelahiran Yesus ataupun Nabi Isa, itu kepercayaan mereka. Okey, sebelum ni tuan-tuan, yang saya jumpa dapatan Nabi Isa disebut lahir di Bethlehem. Tapi bila cek dan kajian, kat situ tak ada pokok kurma. Yang pokok kurma banyak berada di Jericho, Palestin. Dan di Jericho ni tuan-tuan jumpa dalam, tuan-tuan boleh cek dalam Google pun boleh ada saya rasa. Jericho ni tuan-tuan akan jumpa, dia panggil the lowest and the oldest ground city in the world. Bumi dan tanah yang paling rendah dan paling tua di dunia. Usia dia, geng arkeologi dan geng-geng geofizik kaji bumi, dia pergi ambil serpihan tanah, pasir semua kan. Dia pergi ambil, dia pun masuk dalam makmal, lab, kaji, ni simen ni, tanah ni, pasir ni berapa tahun dah. Bila cek tuan-tuan, sama usia dengan zaman Nabi Adam. Maksud zaman tu dah ada dah 10,000 tahun plus minus kita dengan Nabi Adam. Maka inilah bumi yang paling pekan, kota yang paling awal di dunia. Okey, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Jika Palestin kan, jika Nabi Isa ada pengikut dia, tadi kan geng-geng batalion semua tu, siapakah pengikut Nabi Allah Isa alaihissalam? Pengikut dia dalam surah As-Saff. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Namanya Al-Hawariyun ataupun Al-Hawariyin. Al-Hawariyin. 12 pengikut Nabi Isa namanya Al-Hawariyin. Riyun. Mereka ni pengikut setia. Kalaulah Nabi Isa, Imam Mahdi ada musuh dia, Saudi, Syiah, Iran, US,
Rusia semua ni, siapakah musuh Nabi Isa? Nabi Isa ni kan kita diangkat ke langit pada usia 33 tahun. Okey, sebelum diangkat ke langit pada usia 33 tahun bersamaan dengan 33 Masihi, hari ni 2023 tolak 33 lah. Itulah tempoh Nabi Isa diangkat ke langit, di langit yang kedua. Tuan-tuan, musuh dia satu adalah pendeta. Pendeta ni adalah kalau Kristian padri lah, padri. Tapi ini Yahudi, namanya Sanhedrin. Sanhedrin. Okay, Sanhedrin. Sanhedrin ni adalah Hadrin. Sanhedrin ni ketika Nabi Isa berusia 5 bulan, Sanhedrin mengajak. Dia mengajak apa? Kitab Taurat yang dipalsukan menjadi kitab Talmud, pegangan orang Yahudi. Dia ajak ajaran Nabi Musa, tapi salah fakta. Akhirnya baby yang usia 5 bulan bercakap, bangkit bercakap, dan dia menentang apa yang Sanhedrin bagi tahu. Orang tua kena tegur dengan baby 5 bulan. Tuan-tuan tak tercabar? Bila tercabar, hang ni siapa ni budak ni? Luar biasa ni, tak pernah berlaku. 5 bulan boleh bercakap. Dia lah bercakap betul pula tu. Dan menentang hak dia ni, dan dia pun tahu dia salah. Akhirnya tuan-tuan, Sanhedrin pantau budak ni dan dia baca ahli kitab. Itulah kemunculan Isa yang akan mengganggu-gugat kedudukan dia. Maka dia buat fitnah ke atas Nabi Isa sehingga Nabi Isa dibunuh oleh siapa? Raja Herodes daripada Kristian. Okey, tuan-tuan, daripada yang ini sebab okey, saya nak kaitan. Okey, 12 pengikut Al-Hawariyun ni tuan-tuan, dia pun ni memang pengikut setia Nabi Isa. Nabi Isa dikecam, di-viral, difitnah, dia pun sokong. Sehinggalah lahir pengikut yang ke-13. Yang ni ada riwayat dalam hadis Bukhari dan Muslim, dalam kitab Al-Fitan disebut tuan-tuan. Pandangan kedua, saya ambil pandangan kedua. Pandangan kedua, rupanya Dajjal ni dah muncul pada zaman 100 tahun. Ini pandangan pertama. Pandangan kedua. Dajjal ni dia menyelinap, umur dia panjang. Dajjal ni dia wujud zaman Nabi Musa lagi. Ini pandangan kedua. Nabi Musa kan dengan Nabi Isa ni 1000 tahun plus minus. Nabi Musa dulu sebelum Nabi Isa. Dajjal yang wujud dah zaman Nabi Musa ni tuan-tuan, Allah panjangkan usia dia. Bila sampai ke zaman Nabi Isa ni, dia menyelinap masuk ke dalam pengikut Al-Hawariyun, so menjadi ke-13. Dan dia ni yang berpakat ni dengan Sanhedrin dan melakukan fitnah ke atas Nabi Isa. Atas nama, mungkin tuan-tuan pernah dengar, nama dia Yudas Iskariot. Ini musuh-musuh Nabi Isa. Yudas inilah yang mengaku ketika Raja Herodes nak pergi bunuh Nabi Isa setelah difitnah. Apa fitnah dia? Sanhedrin mengatakan bahawa Nabi Isa ni kalau dibiak lama dia akan mengganggu-gugat, merampas takhta Raja Herodes. Sanhedrin yang buat fitnah. Raja Herodes termakan saman, termakan fitnah. Percaya. Bila percaya, jadi ni kita kena bunuh budak ni. Ketika usia 33, Nabi Isa pun dikejar oleh Raja Herodes. Ni saya ringkaskan tuan-tuan. Sehinggalah Al-Hawariyun kata, jadi apa pun kita bersembunyi, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Maka mereka berpakat merahsiakan tempat persembunyian Nabi Isa. Sebab dikejar oleh Herodes. Nak bunuh ni. Tiba-tiba ada pengikut. Antaranya disebut, nama pengikutnya Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya terlupa nama salah satu kitab Bible. Siapa ingat? Bukan Barbarossa, yang tu Barbares. Allah tak bagi apa. Okey, ada satu nama kitab mazhab Kristian, kan dia Yohanes, kan Marsus, itu nama-nama tu. Nama-nama tu adalah nama-nama daripada geng Hawariyun ni. Pengikut Nabi Allah Isa. Sebab tu nama Bible dia ambil dia nama-nama Al-Hawariyun. Kitab chapter dia. Kita surah Al-Baqarah. Dia Yohanes, Marsus. Kan nama-nama Bible kan ada nama ayat dia surah. Chapter tu. Ni benda nama-nama Al-Hawariyun.
Tuan-tuan, yang ketiga nama dia Yudas. Yang ke-13. Dia ni lah yang boikot sebab nak pergi bunuh Nabi Isa ni, maka dia yang pergi pecah rahsia sebab dia kan berkawan rapat dengan geng 12 ni. Maka akhirnya tuan-tuan, dia yang pecah rahsia kepada Sanhedrin dan Herodes di mana tempat persembunyian Nabi Isa. Bila Raja Herodes tahu, akhir dengan inilah Yudas ni lah yang beritahu, akhirnya tuan-tuan, maka ditemui tempat persembunyian Nabi Isa tu. Nak bunuh lah. Bila Nabi Isa ditangkap, sebelum nak ditangkap, Allah buat Nabi Isa diangkat ke langit. Bila diangkat ke langit, Yudas Iskariot yang khianat ni, maka Allah tukar. Wala taqtulu wala salabu. Walakin shibbalahu. Dalam Quran sebut Nabi Isa tak dibunuh dan tidak disalib, tetapi Nabi Isa hanya ditukar wajahnya. Siapa? Yudas Iskariot hang pada muka hang nak khianat sangat, maka dia inilah yang tuan-tuan ditukar wajahnya seperti Nabi Isa dan dia yang ditangkap. Dan orang Herodes percaya Nabi Isa ditangkap. Lepas ditangkap buat apa? Nabi Isa dipasung dan kedua tangannya dipalang. Sebab apa palang, tuan-tuan? Nabi Isa dia ada mukjizat. Kedua-dua tangan Nabi Isa kalau disatukan akan keluar mukjizat dan keluarlah benda-benda pelik. Dan benda tu mereka tak mau berlaku sebab boleh menjatuhkan maruah ataupun kita kata credibility. Mereka kan power, mereka berkuasa. Kalau ada Nabi Isa, jatuhlah saham mereka. Maka kekuasaan dan kelebihan Nabi Isa mesti disekat. Dan kedua-dua tangan dia tak boleh disatukan. Maka mesti dipalang dan di-cross. Maka lahirlah ajaran, kita kata apa? Lahirlah agama Kristian yang lambang salib. Itu sejarah dia. Dua-dua mesti disalib, di-cross. Yang Yudas ni ditangkap, akhirnya dia yang disalib. Okey, ketika dipalang tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, geng-geng Herodes dan Sanhedrin ni, pengikut raja ni, diambil binatang ditusuk, diambil tombak ditusuk, dia tusuk sebelum dia kena bunuh ni. Depa ingat Nabi Isa lah, Yesus lah kan. Depa tusuk-tusuk tuan-tuan, salah satunya terkena mata. Terkena mata. Dan daripada situlah tuan-tuan, matanya buta. Sehingga kan ayak daripada darah tu tuan-tuan, dan depa puja darah itulah yang muncul keluar daripada jasad dan mata Yudas Iskariot ni ditahan oleh orang-orang yang percaya ni. Akhirnya tuan-tuan, daripada situlah munculnya adalah ajaran Kristian ni lah. Daripada situ tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, saya tak boleh nak sebut sebab tu dia macam agak sensitif sikit. Okey, kat mana tadi? Bila Yudas disalib tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, kat mana tadi? Disalib dan orang percaya, oi, Nabi Isa dah mati dah. Yesus Christ. Sedangkan orang Islam percaya Nabi Isa diangkat ke langit. Daripada ajaran inilah, tuan-tuan, Yudas inilah mereka tanam, dia mati, dia tanam. Bila tanam tuan-tuan, hari kedua dia pergi tengok, maka sallallahu alaihi wasallam, dalam kubur terbongkar, mayat dia tak ada. Itulah pandangan kedua mengatakan Yudas ni adalah Dajjal yang menyelinap masuk sebab umur dia memang panjang. Dan bermula dari sinilah asal usul pandangan kedua, saya kata Dajjal matanya satu. Sebelum tu zaman-zaman dulu, Dajjal mata dia sempurna. Mata dia dua macam tuan-tuan. Kasar Ustaz. Macam kita lah kan. Start dari situlah. Maka Dajjal matanya buta. Sebab tertusuk dan ditusuk. Ini pandangan kedua. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau benarlah dia adalah Dajjal, maka itulah evidence, bukti kenapa mata Dajjal tu satu. Matanya ada dua, satu buta. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, okey, bila dah selesai ni, ini cerita tentang sejarah Nabi Isa diangkat. Sehinggalah Nabi Isa bila kat sini tadi, bila dah Imam Mahdi membebaskan Turki. Bila membebaskan Turki, Imam Mahdi dan kunci-kunci dan pembantu penyokong dia sedang membahagikan harta. Maka turunlah hadis dalam riwayat Bukhari Muslim, kata apa? Terdengar jeritan, "Oh, Dajjal keluar! Dajjal dah keluar!" Oh, terkejut baju tak dia keluar. Pak cik keluar tak ini masa Pak cik.
Astagfirullahaladzim. Okey. Kelab sungguh. Kelab Malaysia Kandang. Ni Dajjal 786. Bersih. Okey. So, kau nak tanya. Bila keluarnya Dajjal dah keluar, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, maka Imam Mahdi yang tengah mengagihkan harta rampasan ni balik semua pergi selamatkan orang Islam ke Baitul Maqdis, ke mana, ke Palestin. Rupanya itu hanya pekikan syaitan. Tapi tak lama lepas tu memang betul sungguh Dajjal keluar. Maka bila Dajjal keluar, itulah tuan-tuan, maka Allah turunkan nazala Isa bin Maryam, turunnya Nabi Allah Isa di mana? Di Masjid Umawi. Di mana Masjid Umawi? Dekat Dimash Umawi. Ini tempat Saudi belajar kat sini, Dimash. Lepas tu saya pernah tanya, pakat nak pergi dengan Ustaz Wadi, nak pergi tengok. Saja nak pergi tengok tempat Manaratul Bayda. Tempat kita kata apa? Masjid Menara Putih. Tempat munculnya Imam Mahdi. Tempat munculnya, turunnya Nabi Allah Isa AS. Dan dalam riwayat pandangan mengatakan Nabi Isa diturun, dipegang dalam bentuk cross juga. Tangan kanan diletakkan ke tangan kanan malaikat kanan, malaikat kiri. Malaikat akan bawa turun Nabi Isa dalam keadaan yang tangannya kedua-dua begini. Bukan cross, kita tak sebut cross lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan turun ketika mana? Riwayat yang jumhur masyhur mengatakan Nabi Imam Mahdi sedang tunggu masa nak iqamah untuk solat subuh di Masjid Umawi. Sebab waktu ni semua pakat lari, Dajjal dah keluar lah. Tadi saya kata tidak ada kekuasaan yang boleh mengalahkan Imam Mahdi kecuali Dajjal. Dajjal bukan lawan dia. Maka Imam Mahdi pun surrender, dia pun main terus. Sebab kan kita Syam, Syria, Palestin kan sebelah-sebelah. Maka dia pun main, semua berhimpun di, takut tak boleh lawan Dajjal. Berhimpun dalam masjid, ketika itulah Allah turunkan Nabi Allah Isa AS. Pasal apa kena turun? Sebab Imam Mahdi bukan lawan Dajjal. Allah tak bagi kekuasaan tu. Hanya Nabi Isa sahaja. Apa yang ada pada Nabi Isa, mukjizat dia, ada pada Dajjal. Soal apa benar tu? Jangan ke mana-mana. Kita akan saksikan untuk episod yang akan datang, insya-Allah. Sekadar itu yang dapat dikongsikan. Mohon maaf terlebih waktu, terlebih masa. Aku qaula hadza. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi ni bukan hanya untuk cerita, dengar-dengar sejarah semata-mata, tetapi ada pengajaran dan pelajaran yang kita nak boleh ambil. Okey? Dajjal keluar ni masuk dia. Masuk dah? Kita masuk dah. Okey, insya-Allah. Jadi sekadar itu, insya-Allah. Mohon maaf sekali lagi ada gurauan sini yang tak kena di mana-mana. Aku qaula hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.